Yang terbaru, ahli parlimen Bukit Gantar menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan, menjadikan jumlah 5 orang dah memberikan sokongan, menjadikan hari ini kerajaan perpaduan didokong dan disokong oleh 153 ahli-ahli parlimen, manakala Perikatan Nasional yang kononnya cukup jumlah berkurangan kepada 69 ahli parlimen. Tak munasabah. 69 ini kalau menang ke Mama boleh tukar kerajaan. Tukar kerajaan ni, adik kakak, dia kena ada 112. 112 baru akan berubah kerajaan. 69 nak sapa kepada 112, kalau UMNO 30 sokong sekalipun, sebab Haji Hadi kata apa? Dia cuba nak pujuk ahli-ahli parlimen UMNO ni supaya sokong dia. Sebab dia kata kononnya ahli-ahli parlimen UMNO ni dia tak suka dan tak menyokong kerajaan perpaduan kerana ada DAP di dalamnya. Saya sebagai Setiausaha Agung UMNO, saya nak sebutkan kat sini bahawa tidak mungkin ahli-ahli parlimen UMNO ini akan keluar parti ke atau beralih sokongan kepada Perikatan Nasional. Kenapa? Sebab ada 2 sebab mustahak. Pertama, semua ahli-ahli parlimen ini sudah pun menandatangani perjanjian sebelum mereka bertanding dalam pilihan raya ke-15 baru-baru ni. Parti telah pun membuat keputusan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong, menyokong bagi maksud menubuhkan kerajaan perpaduan. Itu keputusan parti, bukan keputusan presiden. Bila keputusan parti itu diengkarkan oleh mana-mana ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional, maka dalam perjanjian yang telah pun ditandatangani depan Pesuruhjaya Sumpah, ada 3 orang peguam, direkodkan dengan video, tanda tangan, tidak ada paksaan. Apa kesan dia? Kesan dia secara sukarela, bermakna dia melepaskan keahliannya daripada parti tersebut, dan ini bermakna Akta Anti Lompat Parti akan memberi kesan. Yang kedua, semua ahli-ahli parlimen juga bersetuju dalam perjanjian tersebut. Kalau aku engkar kepada arahan parti ini, pendirian parti ini, maka aku bersetuju untuk membayar bond, bayar denda. Berapa? 100 juta ringgit. Apakah 100 juta ringgit betul-betul akan memberi kesan? Tuan-tuan dan puan-puan, sudah pun ada kes mahkamah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi dalam kes Zuraidah, bekas ahli parlimen PKR dulu. Bila dia keluar parti, dia kena bond, bayar 10 juta. Dan mahkamah telah pun menetapkan dia wajib bayar 10 juta yang telah pun dia tanda tangan. Itu PKR dengan Zuraidah. UMNO Barisan Nasional, kita ada perjanjian yang serupa dengan semua 30 orang ahli-ahli parlimen kita. 100 juta ringgit. Selain itu, dengan adanya ID Digital Nasional ini, kita dapat membantu rakyat dalam implementasi subsidi bersasar dan juga pendigitalan sistem kesihatan kita. ID Digital Nasional tidak akan menggantikan MyKad, tuan-tuan, sebagai bukti kewarganegaraan, tetapi akan melengkapinya sebagai bentuk pengenalan digital yang digunakan ketika berinteraksi secara digital, secara online. Negara luar seperti Indonesia telah melaksanakan eKTP, IC mereka dipanggil KTP, sejak tahun 2011. Selain itu, Singapura, Estonia dan banyak lagi negara lain telah melaksanakan ID nasional ataupun ID digital ini. Tiba masa untuk kita maju ke hadapan seiring dengan pembangunan teknologi terkini. ID nasional diperkenalkan semasa PH 1.0 zaman Tun Dr. Mahathir dan dipersetujui jemaah menteri ketika itu, dan kesinambungan di zaman pemerintahan PN Muhyiddin Yassin ketika itu sebagai Perdana Menteri. Jadi jangan kita jadikan perkara ini sebagai modal politik.
Ini adalah inisiatif kerajaan bagi memperkasakan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Saya nak beritahu tuan-tuan hari ini, kebanyakan daripada kita menggunakan setiap perkara yang mereka boleh politikkan kerana ianya idea ini dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bukan merupakan pemimpin mereka. Sedangkan di zaman pemerintahan pemimpin mereka, ianya diteruskan. Di zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir, ianya diperkenalkan. Ianya tidak pernah menjadi isu. Jadi, hari ini saya harap rakyat Malaysia perlu lebih cermat dan lebih bijaksana. Yang Berhormat Fahmi Fadzil juga turut memberi jaminan bahawa data peribadi rakyat menjadi perlindungan utama kerajaan. Kita perlu menyokong inisiatif baik ini yang dibawa oleh pihak kerajaan dalam menyenangkan rakyat, bukan untuk menyusahkan rakyat. Dalam bahasa rakyat yang mudah, saudara, setiap kali kita melakukan pembaruan, pasti mereka-mereka yang cuba untuk melakukan penipuan akan juga melakukan pembaruan yang sama. Maka itu sebabnya setiap sistem, software, hardware perlu melalui proses evolusi, perlu melalui proses penambahbaikan daripada masa ke semasa. ID Digital Nasional ini adalah sebahagian daripadanya. Contohnya macam dulu, kita ada kad penalan yang tidak ada microchip. Sekarang, akibat daripada pelbagai bentuk kad penalan palsu, penipuan dan sebagainya, kita terpaksa memperkenalkan kad pengenalan yang mempunyai microchip. Itu pun banyak telah dipalsukan. Dan tak mustahil selepas ini, kita kena tambah baik kad pengenalan kita melalui proses ID Digital Nasional ini. Begitu juga, kalau dulu kita punch card menggunakan kad, kawan-kawan boleh punch card bagi pihak seseorang pekerja. Namun, dengan melalui proses pendigitalan nasional ini, saudara, kita ada face recognition yang membolehkan setiap pekerja tidak boleh lagi mengupah sahabat-sahabatnya untuk punch card bagi diri mereka. Malah pekerja itu perlu hadir sendiri, mengesahkan bahawa beliaulah pemilik ataupun mengesahkan bahawa yang hadir untuk datang bekerja itu adalah diri beliau sendiri. Inilah antara ciri-ciri ID nasional yang dimaksudkan oleh kerajaan Malaysia. Bukan seperti mana yang terdapat di dalam buku The New World Order ataupun dalam buku Protokol Zionis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pelancongan mendaikan tumpuan negara kita. Kita akan ambil langkah untuk memperbaiki kemudahan-kemudahan pengangkutan yang diselenggara oleh Menteri Anthony Loke, termasuk kemudahan-kemudahan tambahan di lapangan terbang, baik Alor Star, Pulau Pinang, Kota Kinabalu dan Kuching, mengikut peringkat dan keupayaan kita, supaya lapangan terbang ini menjadi efisien dan menarik dan membawa masuk pelancongan yang lebih ramai. 2 hari yang lalu kita ucap terima kasih kepada kerajaan negara China kerana memberikan kemudahan visa kepada 3 negara Eropah dan 1 negara Asia, Malaysia. 15 hari tanpa visa ke negara China. Saudara, hubungan antara bangsa dan dua hala ini jangan diperlekeh seperti yang dibuat oleh pembangkang. Semasa mereka merentah, tidak dapat ada kemajuan ini. Ini memberikan significance tentang hubungan yang ditingkatkan, yang disebut strategic partnership. Di depan Presiden Joe Biden saya sebut, kita memang ada hubungan baik dengan Amerika dan akan diteruskan. Pelaburan di Amerika penting bagi negara kita. Tetapi tidak ada negara yang boleh menetapkan keputusan kita. Kita adalah negara merdeka dan bebas. Dan kita menganggap negara ASEAN, jiran, Jepun, Korea, India dan China terutama sekarang, kita adakan dan tingkatkan apa yang disebut strategic partnership dengan negara China. Jadi mereka sambut dengan memberikan kemudahan untuk rakyat Malaysia ke negara China tanpa visa selama 15 hari. Baik. Setakat ini, pelancongan paling tinggi ke Malaysia adalah negeri Singapura dan Indonesia di ASEAN. Tapi luar ASEAN, yang paling tinggi adalah negara China. Dan potensi pelancongan itu juga amat besar. Dari China, seperti mananya dari Korea ke Kota Kinabalu sekarang. Tahniah kepada Christina dan kerajaan negeri Sabah. Jadi oleh itu, kita akan memudahkan lagi visa. Pada hari ini saya nak umumkan ya, kemudahan visa, menambah kemudahan-kemudahan yang sedia ada. Umpamanya,
Bagi negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Iraq dan Iran dan semua negara Asia Barat termasuk Turki dan Jordan pada masa ini menikmati kemudahan pengecualian visa. Pada hari ini saya umumkan kerana tahun depan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia dengan negara China. Untuk menyambut semangat strategic partnership dengan negara China, mulai 1 Disember ini kita akan berikan tambahan daripada negara Arab dan Turki dan Jordan kemudahan kepada negara rakyat China dan India untuk ke Malaysia pengecualian visa selama 30 hari.